Tampanannya mengecewakan. Jaya dirampas oleh Nasir. Yamin. Azidan. Siapa di sebelah sini? Ialah P. Gunalan. Tapi tackle yang kemas dapat dilakukan oleh Nasir. Basiruddin sekali lagi. Memang boleh dipuji corak permainannya, tapi dia mengalami sedikit kecederaan. Nasir juga telah menunjukkan corak bertahan yang baik. Pemain muda ini telah memberikan begitu committed sekali dalam tugas beliau. Walaupun diberi peluang, beliau telah menunjukkan kesungguhan. Satu effort yang baik daripada pemain ini. Yamin akan melakukan lontaran ke dalam dikala Perak beraksi dengan 10 orang pemain. Dikeluarkan oleh Syarul Nizam Mustafa. Pelanggaran berlaku. Azidan. Gunalan di tengah yang tidak dikawal. Cubaan kaki kiri yang mengecewakan dari P. Gunalan. Dulu pernah juga diberikan lilitan Amben selaku kapten. Disiplin di barisan pertahanan Perak jadi kunci kejayaan mereka setakat ini, Nazar Izam. Memang kita akui kekebalan Nantakuma dan juga Syarum. Mereka begitu berdisiplin sekali, committed. Bagaimana mereka berjaya menghalang setiap askar pasukan Selangor. Salihin. Tapi Syamuddin Syahri sekali lagi bijak untuk melakukan tackle yang bersih. Dan kemudiannya tackle yang agak keras dari Salihin. Yang menariknya sebentar tadi, saudara, di antara kedua-dua pasukan ini, mereka berkongsi satu surau untuk berjemaah bersama. Yang diimamkan oleh Ustaz Khairi Zainuddin, pemain simpanan pada malam ini. Tapi di atas padang lain cerita. Satu perkara yang cukup baik yang ditunjukkan oleh pemain. Bersama-sama menunaikan sembahyang maghrib. Satu perkara yang cukup terpuji. Kubala. Tackle-nya berjaya mendapatkan bola untuk Rafiuddin. Di seberang sana tidak dikawal Faili. Ramesh Dayuk. Itu adalah merupakan pintasan yang cukup penting sekali. Tapi bijak dari Rafiuddin yang cepat melihat Faili di seberang sana. Cross lagi. Dami dari Bunyamin sebenarnya. Di mana Bojonggo? Surin. Tackle dari Rafiuddin. Pujian juga harus diberikan kepada pengadil, walaupun dia melayangkan kad kuning seawal permainan kepada Nasir Basiruddin dan juga kemudiannya diikuti oleh Guru Sami, tapi dia tak nak banyak mengganggu letak permainan ketika ini, Zam. Ya, Syed Azhar, pengadil yang cukup berpengalaman. Beliau berjaya mengawal keadaan, tidak mengacau corak permainan ataupun tempo permainan kedua-dua pasukan. Ada ketikanya beliau perlu melakukan layangan kad kuning, dan ada ketikanya itu adalah bergantung kepada budi bicara beliau. Tarang ke dalam. Rafiuddin sebentar tadi kita lihat bagaimana hantarannya. Dan Faili kemudiannya cuba menghantar semula ke hadapan pintu gol, tapi dipintas oleh Ramesh Dayuk. Terlalu kuat untuk Salihin Kanasian. Petri Syazwan masih lagi meregangkan badan. Barulah sekarang dia akan dimasukkan. Saya tak pasti siapa yang hendak dikeluarkan ketika ini, sama ada Azidan ataupun Salihin. Kerana kita tahu Petri adalah merupakan pemain sayap, pemain midfield yang cukup rajin, work rate-nya tinggi.
biarpun memiliki tubuh badan yang agak kecil. Gunalan untuk Gurusami. Amri, Bunyamin naik ke atas. Lihat begitu ramai sekali pemain-pemain Perak sudah menanti dalam kawasan penalti. Nasrik dan juga Bunyamin sebenarnya. Gurusami, hantaran 1-2 tetapi pintasan yang bijak dari Syamuddin tak sampai kepada Faili. Peluang untuk Fitri Syazwan masuk menggantikan R. Surendran yang balik ke negeri asalnya, tapi tetap diberikan pujian oleh Irfan Bakti. Apa yang perlu dilakukan oleh Fitri dalam game ini sebenarnya, Nazam? Apa yang boleh saya katakan, mungkin Irfan memerlukan pemain sayap yang lincah seperti Fitri, berani membawa bola masuk ke dalam. Kerana Fitri walaupun si kecil cili padi ini mempunyai keberanian yang cukup mendalam sekali. Dia masih lagi menjadi orang tu kerap sebagai pemain gantian, pemain simpanan saja. Paling dapat bermain dalam first 11. Tapi kesungguhannya untuk meminta bola jadi antara senjata utama beliau. Kegairahan Selangor mengasak, membuka ruang di barisan pertahanan menerusi Faili dan juga Rafiuddin. Cross dapat dilakukan, tangkapan muntah dari Azlan. Gurusami cuba diasak oleh Kubala. Bosco Balaban. Azidan di tengah kosong, tapi lambat sekali lagi Azidan. Bola berjaya dicuri oleh Nazri Kamal. Kiri dan kanan ada pemain. Tapi Mujur masih lagi dalam kawalan sedikit sudah tadi. Faili Ghazali dia seolah-olah tak bersedia untuk menerima bola itu tadi, Nazam. Ia agak mengecewakan. Peluang yang dimiliki 3 berlawan dengan 2 pemain pertahanan negeri Selangor dan satu peluang yang pada saya Faili juga agak sedikit gugup kerana mungkin beliau pada saya harus berada di tepi sedikit untuk menerima bola tadi. Bola yang kedua untuk Bosco Balaban, kena kepada kaki Syarum Kalam. Advantage diberikan kepada Kubala. Kali ini giliran dia pula. Ada rakan-rakan, tapi dia membuka permainan di sebelah tepi untuk melakukan rembatan. Perlukah dia menolak kepada rakan ataupun terus untuk melakukan percubaan sendiri, Nazam? Ya, apa yang boleh saya katakan, mungkin Kubala boleh bertindak sendirian. Apapun tindakan Faili masuk ke dalam, membuka ruang untuk Kubala membuat larian ke tepi dan melakukan satu rembatan. Satu usaha yang baik, mungkin boleh diterapkan lagi. Haji Nurizan Baka mahu membuat pertukaran yang kedua sekarang ini kerana yang sedang dipanggil untuk diberikan arahan yang terakhir adalah Fahrul Razi. Fahrul Razi Kamarudin, yang sebelum ini mewakili pasukan UiTM, juga berasal untuk pasukan Universiti Negara. Bosco Balaban mencari ruang, berjaya mengatasi Nantakuma, tetapi terlalu banyak, terlalu lama juga, Nazam. Ya, agak mengecewakan daripada Bosco. Mempunyai ruang yang baik untuk melepaskan rembatan, tetapi masih lagi untuk mendapatkan satu angle yang sedap untuk melepaskan rembatan. Tidak sepatutnya apa yang space yang kecil tetapi boleh melakukan rembatan. Itu sepatutnya dilakukan oleh Bosco. Pada itu pertukaran yang hendak dilakukan terpaksa ditangguhkan terlebih dahulu bagi mengetahui situasi Rafiuddin. Dia Fahrul Razi dah bersedia nak masuk dah ni, dah tak sabar.
Dan kemudiannya pertukaran terus dilakukan untuk Rafiuddin dikeluarkan. Sini kita lihat bagaimana rembatan yang dilakukan oleh Bosco Balaban. Dan kemudiannya percubaan yang dimiliki yang dilakukan oleh Mikel Kubala. Sekali lagi tak saya katakan bahawa pujian kepada barisan pertahanan Perak yang dikepalai oleh Nantakuma. Dialah yang paling banyak sekali mainkan peranan untuk memintas, mematahkan serangan pihak lawan. Bojongo dibawa masuk dalam kawasan penalti, tetapi yang menanti adalah Nasib Bahrom, lontaran ke dalam kepada Perak. (18 minit lagi). Mikel Kubala, Fakorazi, Nasir keluarkan dengan baik oleh Ramis Dayub, tetapi jatuh kepada Syarul Nizam. Finalis Piala FA setakat ini sedang di depan ketika menentang pasukan Pahang. Lawanan di Selayang. Kalau kemenangan itu berjaya dicipta, bermakna Sam Dabi boleh mengatasi Pahang untuk menghuni tangga yang kedua. Sementara Pos Malaysia pula sedang mengatasi Perlis dengan 2-1. Di sini masih lagi dengan 1-0. Amri. Lambat Amri. Bursami. Azidan. Petri Syazwan. Amri. Bunyamin. Lihat bagaimana dua pemain bergabung, Fakorazi dan juga Nasir Basiruddin, untuk menyekat kemarahan Bunyamin Omar yang membuat overlapping. Pendek dan juga rendah hantaran dari Bunyamin untuk Azidan. Bola sudah pun keluar. Tapi sekarang ini Nazab, Perak membenarkan pemain-pemain Selangor menguasai bahagian tengah. Dan mereka cuma mengharapkan kepada counter attack sahaja untuk mendapatkan jaringan. Daripada saya mungkin boleh mengundang padah pada pasukan Perak dengan corak apa yang mereka amalkan, kerana mereka terlalu membenarkan pemain-pemain Selangor masuk ke kawasan mereka, satu perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Dan sekali-sekala mereka melakukan counter attack. Mungkin ada baiknya untuk mengekalkan jaringan dengan jaringan ini ya. ATM masih lagi diikat oleh Harimau Muda tanpa sebarang jaringan, Nazam. Itu perkembangan yang menarik mengenai pertarungan pemain-pemain muda dengan pasukan star-studded ATM. Pada saya, apa yang berlaku ATM, mungkin mereka memandang rendah dengan keupayaan anak-anak muda ini. Iyakah? Ya, mungkin juga anak-anak muda ini rasakan mereka bermain dengan abang-abang yang bertaraf bintang, menyebabkan mereka mungkin bermain agak baik. Okey. Mana hantaran dari Bunyamin tak sampai kepada Salihin. Sebaliknya terus memberikan penguasaan kepada Perak. Fakorazi sedikit salah faham. Azidan. Kali ini terpaksa dihentikan. Tadinya Said Azhar nak berikan advantage, tapi dah dua orang
Terduduk di atas padang, seorang terbaring. Terpaksalah juga dihentikan permainan. Masuk. Kita lihat mula-mula Zidane dan kemudiannya ngasak pula ke atas Syarul Nizam Mustafa. Ke Altas Perak masih lagi melompat kegembiraan, manakala Ultras Selangor pula senyap sahaja. Irfan berbincang dengan Maniam kerana setakat ini baru ada satu pertukaran saja yang dia lakukan. Apakah perlu untuk memasukkan Amirul Hadi? Dalam keadaan ini memang itu yang sepatutnya dilakukan. Memasukkan pemain yang penyerang, tak kira Amirul ataupun sesiapa yang bermain di bahagian serangan. Okey. Dengan ketinggalan jaringan seperti ini, memang itu yang sepatutnya Irfan lakukan. Fazrul Hazli masuk untuk menggantikan Nazri Kamal. Dia akan kembali ke posisi seberang sana.